ecosystem's flora, fauna and climate. Contact established. Waveform. Bayangkan, tak kala dunia meniti kemajuan dari segi teknologi, pilihan melancong keluar angkasa mula dibuka. Anda dan pasangan anda mulai menjelajah angkasa melihat keajaiban dan keindahan alam semesta. Anda kini di dalam sebuah kapal angkasa bertenaga tinggi yang sedang dalam perjalanan pulang ke bumi. Anda diiringi keluarga dan rakan-rakan anda di dalam kapal angkasa Astrolab yang besar dan canggih. Tak kala ia merentasi dari satu gelembung partikel-partikel energetik dan medan magnet ke gelembung lain, tiba-tiba kapal angkasa ini mengalami gangguan kecil serta kerosakan rawak sementara. Serta-merta pod hibernasi anda serta isteri anda malfungsi disebabkan gangguan kecil tadi. Jarak perjalanan yang jauh menggunakan teknologi pelakuran reaktor bakal mengambil 100 tahun lagi untuk pulang ke bumi. Akan tetapi, kecemasan lain berlaku. Setelah bertahun perjalanan, isteri anda yang sedang hamil bakal melahirkan anak. Pelbagai perkara mulai bermain di minda anda. Bagaimana anda membantu beliau di angkasa? Apa akan berlaku jika seseorang melahirkan bayi di angkasa lepas? Astrolab membawa anda bayi angkasa. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Angkasawan yang dihantar ke stesen angkasa lepas maupun ke bulan sebelum ini hanya melakukan tugas yang diarahkan semata-mata. Tiada hubungan spesifik di luar waktu tugas. Malah untuk pengetahuan anda, angkasawan yang didapati mengandung tidak sama sekali dibenarkan ke angkasa lepas. Latihan intensif serta ketahanan mental dan fizikal diperlukan bagi menghantar anda ke angkasa lepas. Walaupun anda demam dengan suhu 37.6 darjah Celsius akan menyebabkan program angkasa anda terbantut. Jadi tiada isu dari segi kecemasan obstetrik melibatkan angkasawan wanita. Bagaimana jika perkara tersebut berlaku pada orang awam yang mengikuti program pelancongan angkasa? Bagaimana pula dengan angkasawan yang mengikuti program dengan tempoh panjang ke planet lain seperti Mari? Apa akan berlaku jika wanita tersebut dalam proses melahirkan bayi? Walaupun idea wanita melahirkan di angkasa mungkin terdengar seperti konsep yang menarik dan futuristik, ia menimbulkan banyak pertimbangan saintifik, etika dan praktikal. Jom, kita terokai senario hipotesis wanita yang melahirkan anak di angkasa. Meneliti potensi cabaran, faedah dan implikasi yang boleh berlaku. Penerokaan angkasa lepas manusia telah berkembang dengan ketara sejak beberapa dekad yang lalu dengan misi ke stesen angkasa antarabangsa ISS dan merancang untuk ekspedisi bulan dan Marikh pada masa hadapan. Jika seorang wanita memilih untuk melahirkan anak secara normal di luar angkasa lepas, doktor yang turut bersamanya perlu mengendalikan kes dengan bijak kerana cecair seperti bendalih amnion dan darah akan terapung-apung di hadapan matanya. Proses kelahiran sememangnya sukar kecuali jika pengkalan mereka dilengkapi dengan ruang pengudaraan yang selamat. Tetapi bagaimana saat seorang wanita melahirkan bayi di angkasa? Adakah beliau akan merasa lebih sakit atau sama sahaja? Secara spesifik, tiada siapa yang tahu. Graviti rendah bulan akan menjadikan kelahiran anda amat mencabar. Sebagai contoh, janin anda akan berkembang lebih perlahan. Jadi tempoh masa ibu mengandung anda mungkin boleh mencecah 40 minggu. Astrolab tidak pasti jika kehamilan angkasa boleh mencecah sehingga 1 tahun penuh. Setakat ini, tiada kajian yang dapat membuktikan adakah tempoh masa mengandung di angkasa boleh melebihi 9 bulan. Untuk setiap bulan wanita tersebut di angkasa, beliau mungkin kehilangan kira-kira 1 hingga 2% daripada ketumpatan tulangnya. Oleh itu, akan menyukarkan beliau untuk menolak bayi keluar. Ia bukan sahaja berbahaya, malah wanita tersebut berisiko patah tulang pelvis. Doktor di habitat angkasa anda akan menggunakan pembedahan C-section dan setiap bayi yang dilahirkan di bulan hanya akan menggunakan kaedah yang sama seperti ini sahaja. Ini boleh membawa kepada salah satu perbezaan besar pertama antara bayi bumi dan bulan. Ukur lilik kepala bayi berkemungkinan lebih besar sedikit berbanding ukur lilik biasa di bumi. Oleh itu, tanpa kelahiran tradisional di bulan, anak-anak kelahiran bulan masa depan berupaya memiliki ukur lilik kepala yang lebih besar daripada rakan-rakan bumi mereka. Kanak-kanak yang dilahirkan di bulan juga boleh berubah untuk mempunyai warna kulit yang berbeza daripada orang-orang di bumi. Melanin dalam kulit kita melindungi kita daripada sinaran matahari. Dan semakin gelap kulit anda, semakin banyak perlindungan semula jadi yang anda miliki.
tiada atmosfera di bulan. Jadi, anda akan hidup dengan kurang perlindungan daripadanya. Bayangkan jika anda adalah antara generasi pertama kanak-kanak yang dilahirkan di bulan. Bagaimanakah kelahiran anda berbanding dengan setiap manusia terdahulu? Adakah badan anda secara fizikal berbeza daripada tubuh manusia? Kita ambil contoh terdekat. Jika anda dilahirkan di bulan, anda akan memulakan hidup anda sejauh 384,400 km dari tempat setiap manusia lain pernah dilahirkan. Bayangkan, sijil lahir anda menunjukkan tempat lahir anda di sebuah wilayah di bulan, bukannya di bumi. Permukaan tempat kelahiran anda akan mempunyai suasana yang sangat nipis tanpa sebarang air bersih. Tahap sinaran mungkin sehingga 1000 kali lebih tinggi daripada di permukaan bumi. Dan suhu siang hari yang terik di khatulistiwa mencecah 120 darjah Celsius dan sedingin negatif 130 darjah Celsius pada waktu malam. Apa yang pasti, ibu anda tidak akan memilih melahirkan anda di permukaan bulan. Kehidupan anda akan bermula di pengkalan canggih dikelilingi oleh segelintir angkasawan. Tetapi dengan graviti 6 kali lebih rendah daripada di bumi, adakah proses bersalin di bulan sangat bahaya? Pada masa ini, struktur asas bulan hanyalah teori. Rumah pertama anda di bulan mungkin merupakan habitat berdasarkan beberapa konsep yang dibangunkan sebelum ini. Pengkalan kem di tiub lava bulan serta kawahnya mungkin menjadi pilihan. Pangkalan seperti biom membantu menukar udara menjadi oksigen, manakala air yang anda akan minum akan dituai dari persekitaran semula jadi bulan. Memandangkan anda akan menjadi bayi angkasa pertama, proses imunisasi dan perkembangan penyelidikan akan menjadi sangat rumit. Anda memerlukan doktor jika berlaku sebarang kecemasan. Dan jika tidak dapat dilaksanakan di bulan, maka anda akan dihantar pulang ke bumi. Idea bersalin di angkasa lepas muncul sebagai topik yang kompleks dan menarik, melibatkan dimensi fisiologi, psikologi dan logistik. Persekitaran mikrograviti ruang angkasa membangkitkan cabaran unik untuk tubuh manusia, dan kehamilan pula menambah kerumitan sedia ada. Mikrograviti menjejaskan pengedaran cecair, ketumpatan tulang dan jisim otot yang boleh memberi kesan kepada perkembangan janin dan kesihatan ibu. Penyelidik perlu memahami bagaimana kekurangan graviti boleh mempengaruhi tempoh kehamilan, pertumbuhan janin dan proses bersalin itu sendiri. Kesan sinaran di angkasa juga menimbulkan kebimbangan terhadap perkembangan janin. Teknologi perlindungan dan pemantauan perubatan lanjutan adalah penting untuk memastikan kesihatan dan keselamatan ibu dan anak anda dalam kandungan. Mereka bentuk persekitaran kelahiran yang serasi dengan ruang memerlukan penyelesaian kejuruteraan dan perubatan yang inovatif. Pertimbangan termasuk membangunkan suit bersalin khusus yang menyediakan sokongan yang diperlukan untuk ibu sambil menangani cabaran mikrograviti. Graviti buatan atau habitat putaran berpotensi mensimulasi keadaan seperti bumi, tetapi penyelesaian ini datang dengan set kesukaran teknikal tersendiri. Peralatan perubatan mesti disesuaikan untuk berfungsi di angkasa dan sistem sokongan hidup yang komprehensif yang mampu mengekalkan ibu dan bayi yang baru lahir dalam persekitaran ruang yang unik adalah mustahak. Peranan teleperubatan dan sokongan penjagaan kesihatan jauh menjadi keutamaan bagi memantau dan menangani komplikasi yang berpotensi semasa kehamilan dan bersalin. Kesejahteraan psikologi angkasawan semasa mengandung dan melahirkan anak di angkasa adalah aspek kritikal yang perlu dipertimbangkan. Pengasingan, berpantang dan cabaran menyesuaikan diri dengan persekitaran ruang terkurung boleh memberi kesan kepada kesihatan mental ibu mengandung. Sistem sokongan termasuk profesional kesihatan mental dan komunikasi dengan orang tersayang di bumi akan menjadi komponen penting dalam program melahirkan anak angkasa yang berjaya. Bagi budaya orang-orang Malaysia, berpantang mestilah dalam keadaan bebas kesejukan. Oleh yang demikian, berada di ruang persekitaran sejuk sudah tentu menimbulkan perasaan kurang senang di kalangan ibu postpartum. Selain itu, pengalaman unik dilahirkan di angkasa lepas dan membesar dalam persekitaran pelayanan angkasa lepas akan membentuk identiti dan perspektif individu yang dilahirkan dalam keadaan yang berbeza dengan manusia yang lahir di bumi. Implikasi sosial dan budaya kelahiran angkasa lepas menimbulkan persoalan tentang identiti, kepunyaan dan potensi penubuhan komuniti luar angkasa. Dimensi etika bersalin di ruang angkasa melibatkan pertimbangan yang teliti terhadap risiko dan tanggungjawab yang berkaitan dengan membawa kehidupan baru ke dalam persekitaran dengan cabaran yang wujud. Soalan mengenai autonomi anak dalam kandungan dan potensi kesan jangka panjang terhadap kesihatan dan perkembangan mereka mesti ditangani. Garis panduan etika untuk penerokaan angkasa lepas, terutamanya mengenai kesejahteraan angkasawan hamil dan anak-anak mereka perlu diwujudkan dan dinilai semula secara berterusan.
Aspek undang-undang kelahiran angkasa akan memerlukan pembangunan rangka kerja yang komprehensif untuk menangani isu-isu seperti kewarganegaraan, hak dan tanggungjawab individu yang dilahirkan di angkasa. Kerjasama antarabangsa dan persetujuan mengenai peraturan kelahiran angkasa lepas adalah penting untuk memastikan perlindungan dan pengiktirafan hak individu yang dilahirkan di angkasa lepas. Konsep wanita bersalin di angkasa lepas memperkenalkan pelbagai cabaran dan peluang untuk masa depan penerokaan angkasa lepas manusia. Walaupun kemajuan teknologi dan perubatan yang diperlukan adalah besar, prospek melahirkan anak di angkasa menimbulkan persoalan tentang sifat kewujudan manusia dan potensi untuk kehidupan di luar bumi. Sambil kita terus menolak sempadan penerokaan angkasa lepas, senario hipotetikal bersalin di angkasa berfungsi sebagai penerokaan persimpangan yang mencetuskan pemikiran rasional antara pembiakan manusia, teknologi dan kosmos. Perjalanan ke arah menjadi ibu bapa angkasa memerlukan kerjasama antara disiplin, timbangan etika dan pemahaman yang mendalam tentang kesan ruang pada tubuh dan jiwa manusia. Hanya melalui perancangan, penyelidikan dan inovasi teknologi yang teliti, kita boleh menyaksikan pembentukan keluarga di angkasa dan mungkin menyaksikan kelahiran manusia pertama di luar batasan bumi. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.